Adakah wakil rakyat ni tugas dia bagi laptop kat semua pelajar? Adakah wakil rakyat ni memang wajib memberi bantuan makanan kepada golongan-golongan miskin? Kat situlah kita kena faham apa tugas wakil rakyat. Sebenarnya wakil rakyat ini adalah mereka yang dilantik oleh pengundi-pengundi ketika PRU untuk membawa suara mereka ke dalam parlimen. Kerana itulah peranan wakil rakyat yang sebenar. Macam mana kita nak tahu mereka ini bagus ataupun tidak berapa berkaliber? Ada sesetengah masyarakat yang berkeyakinan jika wakil rakyat yang mesra alam, yang selalu turun kedai kopi, yang selalu ambil gambar dengan masyarakat, itu adalah wakil rakyat yang terbaik. Tetapi tugas sebenar wakil rakyat yang pertama, mereka lah yang membentuk undang-undang dalam parlimen tersebut. Sebab itu penting untuk kita mengambil wakil rakyat yang berkaliber dan celik akal supaya mengelakkan mereka daripada membuat satu undang-undang yang akan membebankan rakyat secara tidak langsung. Yang keduanya, tugas wakil rakyat haruslah menjaga kebajikan juga. Sebab itulah penting untuk kita cari wakil rakyat yang boleh buat kerja, turun padang. Sebab kalau mereka tak turun padang, macam mana mereka nak tahu masalah-masalah orang kampung khususnya? Yang ketiga, kita kena faham tugas wakil rakyat ialah bekerja untuk rakyat. Sebab itu nama dia wakil rakyat. Dan harus mereka mengimplementkan ataupun mewujudkan satu inisiatif yang boleh mendatangkan keuntungan kepada masyarakat di masa akan datang. Tetapi kita kena faham juga bahawa tidak boleh mengukur seseorang wakil rakyat hanya kepada prestasinya semata-mata maupun hanya kepada kebijaksanaan teorinya sahaja. Wakil rakyat harus mempertimbangkan, harus memperkuasai dua benda. Satu di peringkat atasan nasional, yang kedua di peringkat bawahan iaitu rakyat. Kenapa? Saya bagi contoh. Jika wakil rakyat ni lebih hebat, lebih handal di peringkat atasan saja, sebab itulah dia tidak mendengar suara rakyat di bawah. Jadi dia akan membuat satu perkara yang mendatangkan kegusaran orang awam. Sebaliknya pula, jika dia melebih-lebih kepada rakyat, hanya mendengar rakyat saja, macam mana dia hendak mengutuskan ataupun mengusulkan satu benda dalam parlimen? Sebab itulah kita harus memilih wakil rakyat yang moderate. Saya bagi contoh, jika kita cari ketua kampung, kita cari AJK untuk melaksanakan segala pentadbiran di kampung, memang pandai buat kerja. Tetapi jika masuk dalam parlimen untuk membahaskan dan juga untuk mengusulkan undang-undang, bagaimana? Kerana dia tiada skill untuk communicate ataupun meyakinkan pembangkang maupun kerajaan, dia tak ada. Tapi dia bagus buat kerja ni. So tak boleh. Sebab tu kita kena ada dua-dua. Dia punya teori kena kuat, praktikal dia kuat. Barulah membentuk wakil rakyat mantap. Walau bagaimanapun, ingin saya jelaskan, perkara ini bukanlah saya merujuk kepada kerajaan saja. Dia sebenarnya wakil rakyat ni pembangkang pun jadi wakil rakyat juga. Sebab itulah kita kena ada kompeten. Pembangkang yang terbaik, wakil rakyatnya, begitu juga kerajaan. Malu apa bosku, 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 malu apa bosku, bosku, bosku.